Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita sekali lagi dapat bersama untuk kuliah bersama secara online bersama dengan Ustaz Abdul Manap. Dan untuk kali ini Ustaz akan bahas mengenai tafsir surah Al-Mulk. Ya, cantik sekali lah. Ini surah yang kita lazimi baca setiap hari, setiap malam di surau kita, dan kita dengarkan perbahasannya. Silakan Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bahagia pengacara majlis, Encik Mazuki, khususnya saya hormati Encik Anwar, khususnya para jemaah sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, insyaAllah seterusnya kita akan sambung pengajian kita dalam bidang ataupun bab tafsir, insyaAllah. Suka sini saya menyatakan bahawa saya mengambil tajuk tafsir ini surah Al-Mulk supaya kita nampak dan kita tahu apakah yang kita baca sepanjang malam. Kita pergi masjid surau, kita baca apakah Al-Mulk tu. Apakah Al-Mulk? Yang mana Al-Mulk ni dia banyak betul orang kata banyak betul perkongsian ataupun yang Allah Ta'ala beritahu kehebatan surah Al-Mulk. Di antaranya Al-Mulk ni kalau kita baca kata Nabi SAW, dia menyelamatkan kita pada azab kubur. Azab kubur ni kena tanya tapi tak diseksa, ataupun ditanya tapi tak banyak soalan. Soalannya 4 je, cukup je. Semua orang dah tahu soalannya 4. Cuma Allah Ta'ala kurangkan pertanyaan soalan dan kurangkan siksaan. Azab kubur ni dia ada azab. Kubur ni ada azab. Jadi kalau kita baca hadis Nabi yang banyak, hadis Nabi ceritakan kubur ni dia ada azab dia tersendiri. Di antaranya orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang makan rasuah, orang yang banyaklah Nabi dah gambarkan dalam hadis Nabi SAW ketika mana Nabi berceritakan dia dibawa melawat ke tempat-tempat melihat azab kubur. Di antaranya surah yang menyelamatkan kita ialah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ni kata ulama, dia bila dibahaskan surah ini, Al-Mulk ialah maksudnya pemerintahan, kekuasaan Allah Ta'ala. Al-Mulk ni kerajaan Allah Ta'ala. Al-Mulk kerajaan Allah Ta'ala. Sebab tu kata ulama, Al-Mulk dinamakan Al-Mulk kerana pada awal surah ini Allah SWT menegaskan kekuasaannya yang mutlak menguasai pemerintahan dunia dan akhirat. Tuan tengok Al-Mulk, Allah Ta'ala beritahu kerajaan. Kerajaan siapa? Siapa yang jadikan Al-Quran? Siapa yang jadikan muka bumi ni? Siapa yang jadikan manusia? Maka Allah Ta'ala gunakan Al-Mulk. Al-Mulk kerajaan Allah Ta'ala. Kerajaan tu ya Allah, kita tak tahu macam mana Allah Ta'ala ciptakan langit bumi ni macam mana. Dalam masa 7 hari yang mana kita tak nampak. Yang nampak adalah para malaikat yang nampak. Sebab tu bila kita tengok bila Allah Ta'ala jadikan muka bumi ni dan Allah Ta'ala nak hiaskan muka bumi ni, ada cerita dia. Diturunkan Nabi-Nabi, diturunkan ada manusia, ada binatang. Kita ni manusia ni makhluk yang terakhir Allah Ta'ala ciptakan. Yang Allah Ta'ala ciptakan yang paling akhir sekali. Binatang semua dah ada dah. Jin iblis tu lagilah awal. Malaikat semua lagi awal. Cuma Allah Ta'ala jadikan kita ni paling akhir supaya apa? Nak lantik khalifah di atas muka bumi ni. Baik, sebab tu kita tengok surah Al-Mulk ni menceritakan tentang kekuasaan ataupun kerajaan Allah Ta'ala. Surah yang ke-77 mengikut tertib penurunannya dan dia turun selepas surah At-Tur. At-Tur. Surah yang ke-67 mengikut tertib susunannya dalam Al-Quran yang ke-67. Dan surah ini dia panggil Makkiyah. Sebab apa? Diturunkan sepenuhnya di Mekah. Surah ini mempunyai 6 nama. Kita kena faham. Dia ada 6 nama surah Al-Mulk. Yang pertama iaitu Al-Mulk. Kedua orang panggil surah Tabarak. Yang ketiga, kita tengok satu Al-Mulk maksudnya kuasa pemerintahan. Kuasa pemerintahan. Yang kedua Tabarak. Maha berkat, maha tinggi, maha agung. Al-Waqiyah yang memelihara. Yang ketiga. Yang keempat Al-Munjiyah yang menyelamatkan. Yang kelima Al-Mani'ah yang menegah, yang menahan. Menegah apa? Dia azab kubur tu lah.
Yang keenam, al-mujadilah, yang membantahi. Yang membantahi ni apa ni? Dia menolong, membantu pembacanya supaya berdebat, tidak diseksa dalam azab kubur. So tu kata Ibn Abbas menamakannya dengan al-mujadilah kerana ia akan membantah-bantahkan untuk membela pembaca dalam kubur. Ini boleh tengok dalam tafsir Al-Munir jilid 4, jilid 14 muka 5. Baik. Kita tengok surah Al-Mulk. Kita baca dulu 5 ayat yang pertama insya-Allah. Kita tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'al basara hal tara min futur. ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Baik. Sadaqallahu azim. Kita tengok ayat yang pertama dulu. Allah Ta'ala beritahu tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Maha suci dia, ini maha suci Allah, dia yang dia dalam tangannya kalau kita baca bahasanya maha suci dia yang dalam tangannya segala kerajaan dan dia atas segala sesuatu adalah maha berkuasa. Maksudnya dia yang mentadbirkan, dia yang menjadikan muka bumi ini kekuasaan dalam genggaman Allah Ta'ala. Satu yang pertama, kita jangan jadi orang yang mentafsir harfin bil harfin atau terjemah. Tangan, oh Allah Ta'ala ada tangan macam kita. Tak. Tangan maksud sini kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya kekuasaan. Biyadihil mulk. Allah Ta'ala kata tabarakallazi, maha berkat, maha hebat, maha besar Allah Ta'ala. Tabarakallazi, kekuasaan dunia ni biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di atas dalam genggaman Allah yang maha berkuasa. Tengok sejak akhir ni banyaklah kita baca hadis Nabi SAW dan tengok tanda-tanda akhir zaman hampir kiamat, bumi ni bergegar ataupun gempa bumi. Siapa yang menggempakan bumi ni? Allah Ta'ala yang menggempakan bumi ni. Tabarakallazi, Allah Ta'ala punya kuasa dia nak buat apa. So tu kita tengok tabarak, maha berkat. Perkataan tabaraka berasal dari perkataan barakah yang mengandungi makna mantap, baik, hebat, berkat yang juga bermaksud kebaikan yang banyak tanpa henti. Tabarakallazi maksudnya kebaikan yang banyak tak ada henti. Kenapa? Sebab siapa yang baca surah ni dia akan dapat rasa macam mana Allah Ta'ala pelihara dia daripada tidur. Dan orang yang mati dia tahu macam mana hebatnya surah Al-Mulk yang diamalkan waktu dia hidup dahulu. Contoh nak tahu orang tu hebat tak hebat bila dia selalu mendengar Al-Quran. Tuan-tuan tengok bila digali kuburnya, jasadnya tak dimakan tanah. Itu tanda-tanda Allah Ta'ala bagi kebaikan yang banyak tanpa henti. Dah lah mati, bila nak tengok bukti gali hidup, bukan hidup keadaannya seperti ditanam semalam. Itu hebat tu. Maknanya di sini Allah Ta'ala bagi tabarakallazi, maha berkat Allah Ta'ala. Hebat sebab apa? Allah Ta'ala punya kebaikan dibagi pada kita. Allah Ta'ala tak minta pun balasan. Allah Ta'ala bagi, dia tak minta pun balasan. Tapi ingat, bila dibagi, kita pula tak mensyukuri, akhirat Allah Ta'ala tanya balik, apa yang kamu buat? Allah Ta'ala ungkit balik. Kita kena ingat, Allah Ta'ala kan ungkit. Kenapa Allah Ta'ala kena ungkit, Ustaz? Tak ikhlas ke? Tak, sebab tabarakallazi, maha berkat dia tak minta banyak, dia nak tanya apa yang kamu buat masa atas muka bumi dahulu. Sebab tu Allah Ta'ala, ulama kata surah ni hebat. Tabarakallazi, tuan-tuan tengok pada surah Al-Isra. Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala beri? Ini perkataan maha suci ni kata ulama, Allah Ta'ala
bersumpah atas namanya dengan kehebatan kekuasaannya. Maha hebatnya Allah Ta'ala, maha suci Allah Ta'ala menjalankan hambanya di malam hari. Nabi SAW dibawa berjalan. Tengok Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu banyak dalam surah. Allah Ta'ala siap sumpah. Wadduha, wal asr, wal fajr. Ini maksudnya, kata ulama tafsir, Allah Ta'ala bersumpah di atas kekuasaannya. Siapa yang jadikan siang? Allah. Siapa yang jadikan malam? Allah. Siapa yang jadikan pagi balik? Allah. Siapa yang menghidup mematikan? Allah. Siapa yang bagi rezeki? Allah. Kat situ kita tahu dah. Kalau kita baca surah Al-Mulk, kita akan rasa tabarakallazi, tak ada dah benda yang di atas muka bumi ini, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Hebat. Sebab tu surah Al-Mulk ni bila kita baca, kita kena ada rasa roh. Roh ni, ya Allah, hebatnya Allah. Bila orang dah rindu baca surah Al-Mulk, dia akan tengok hebatnya surah Al-Mulk dia masuk dalam jiwa. Jiwa ni dia boleh hafal contoh dan dia faham apa yang dia baca. Tabarakallazi, maknanya Allah Ta'ala pegang dunia ni di bawah genggamannya. Maknanya tak ada seorang pun berani ambil tugas ataupun mengambil alih tugas Allah Ta'ala. Ini di antaranya. Sebab saya sebenarnya seronok nak cerita satu kisah tentang akhir zaman. Tapi dia kena cerita berdepan dengan jemaah kita. Supaya saya dan kita rasa, ya Allah, dunia ni dah makin akhir dah rasanya. Macam saya cerita itu lagi, Tasik of Galilee, Tasik Sungai Furat, Tasik Furat, Sungai Nil, semakin kering, makin susut airnya. Dan Nabi SAW beritahu, bila makin susut sungai itu, maka tanda-tanda Dajjal nak keluar sangat hampir. Cuma nak cerita di sini dia perlukan bahasan panjang. Kalau dekat surau, kita boleh cerita panjang, tak ada masalah. Cuma di sini kita tengok sedikit surah Al-Mulk. Kata ulama tafsir lagi, sebahagian para penterjemah menjelaskan maksudnya maha suci yang sama dengan subhanallah, walahan berbeza daripada maksud itu. Pakar tafsir Al-Biqai menjelaskan dalam Nazam Ad-Durar, menggabungkan kedua makna perkataan ini sehingga mengandungi maksud maha besar, maha suci, maha tinggi dan maha agung. Kita tengok Allah Ta'ala ni, dia tak minta kita puji, tapi bila manusia, kita dicipta Allah Ta'ala dan kita wajib memuji Allah Ta'ala. Kenapa kita kena puji Allah Ta'ala? Adakah Allah Ta'ala ada guna orang dalam? Tak. Bila puji Allah Ta'ala, kita akan dapat balasan. Bila puji manusia, sekejap je, lepas tu habis. Bila puji Allah Ta'ala, puji, Allah Ta'ala akan bagi. Beza dengan kita puji manusia, kawan kita. Kita puji sikit, dia, okey lah, boleh banyak makan. Itu je. Tapi bila puji Allah Ta'ala, dia lain. So tu kata ulama, dia kata tabarakallazi yang menguasai biyadihil. Daripada kataan yad, tangan, yang berarti tangan yang apabila disandarkan kepada Allah Ta'ala membawa maksud kekuasaan ataupun nikmat. Tuan-tuan tengok nikmat ni Allah Ta'ala bagi. Banyaknya Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita. Dan kita tak pernah minta, tapi Allah Ta'ala bagi banyak. Kadang orang tengok orang, tuan tengok adilnya Allah Ta'ala, golongan yang kaya bila jadi PKP ni, ramai yang keluar. Bukan tunjuk harta, tak, dia nak bantu. Rupanya ramai yang kaya. Kenapa? Orang macam inilah, dia dapat nikmat dan dia berkongsi dengan orang lain. Dapat rezeki, dapat macam-macam, dia kongsi. Dia ada dua. Orang yang dapat nikmat, yang dapat rezeki, dia kongsi dengan orang dengan cara keimanan, kesedaran dia. Yang kedua, dia nak tunjuk harta dia pula banyak. Dia tak berkongsi pun. Kalau dia berkongsi, dia menunjuk pula harta dia banyak. Beza. Sebab tu, jadilah orang yang pertama, dia dapat nikmat, keberkatan dan rezeki semua, dia kongsi kepada orang lain, bukan niat nak riak. Sebab apa? Allah Ta'ala bagi pada dia, Allah Ta'ala kata pada orang yang kaya dan berharta ni, kamu ada harta, tugas kamu mengagihkan harta kamu ke jalan Allah dan selebihnya kepada orang yang memerlukan. Rupanya harta ni Allah Ta'ala tanya banyak tuan. Banyak. Sebab tu harta ni disebabkan harta yang melambatkan kita masuk syurga. Betul? Banyaknya harta melambatkan kita. Tuan-tuan, tak ada masalah kita nak kaya. Ustaz ke, tok guru ke, alim ulama ke, siapa-siapa orang kampung kita, tak ada masalah dia nak kaya, kayalah. Tapi janganlah sekali lupa Allah Ta'ala. Betul? Sayyidina Abu Bakar kaya, tak lupa Allah Ta'ala. Sayyidina Umar kaya, tak lupa Allah Ta'ala. Sayyidina Osman kaya, tak lupa Allah Ta'ala. Zubair bin Awam kaya, tak lupa Allah Ta'ala. Abdul Rahman bin Auf kaya, tak lupa Allah Ta'ala. Tak ada masalah. Tapi kekayaan itu mesti dikembalikan kepada Allah Ta'ala.
mesti dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Barulah kita nampak tanda orang keimanan, orang beriman dia syukur, dia mengembalikan balik apa yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Itu di antara kita tengok sedikit pada ayat pertama. Ayat yang kedua kita tengok. Allazi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tengok ayat ni. Ayat ni sangat cantik. Allah Ta'ala punya buat sangat cantik. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapakah antara kamu yang lebih baik amalannya dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Baik, ulama sini mengatakan kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan khalaqal maut. Kenapa Allah Ta'ala mulakan dengan maut, mati dahulu daripada hidup. Hakikatnya ialah hakikat kita sebenarnya mati dulu. Dulu kita mati dan dihidupkan Allah Ta'ala. Itu hakikat dia. Sejak azali kita dimatikan Allah Ta'ala. Belum hidup ni maksud roh dalam rahim, alam roh, kita alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, akhirat. 5 alam. Sekarang ni kita dalam alam dunia. Dulu kita mati. Kata ulama dimulakan kematian sebab apa dulu kita mati dan dihidupkan semula oleh Allah Ta'ala. Kenapa pula hidup? Kata ulama di sini, Allah Ta'ala dahulukan mati dan hidup dalam sunan ayat ini kerana kematian itu menimbulkan rasa takut kepada orang yang mendengarnya. Tuan-tuan, ada tak orang yang mati bangun balik cerita, aku teruk kena pukul dalam kubur? Tak ada. Aku dah nampak malaikat mungkar nakir. Ada? Tak ada. So apa? Allah Ta'ala beritahu surah ini, kata Nabi SAW, menyelamatkan orang yang sudah mati. Maka surah ini walaupun Allah Ta'ala mulakan khalaqal maut wal hayah, dimulakan dengan hidup, dengan mati, daripada hidup. Sebab apa? Allah Ta'ala beritahu surah ini banyak nikmatnya untuk lepas kita hidup nanti. Mati nanti ada kenikmatan dia. Kenikmatan apa? Kenikmatan alam barzah. Barzah tu diluaskan. Selamat daripada soalan yang banyak. Selamat daripada azab kubur. Ini maksud dia. Tu Allah Ta'ala gunakan khalaqal maut wal hayah. Mati bukanlah berarti binasa dan terputus langsung dari hidup, tapi merupakan perpindahan. So tu kata ulama, mati ni perpindahan alam. Kita daripada azali, alam roh berpindah pada alam rahim. Alam rahim berpindah pada alam dunia. Alam dunia berpindah pula kepada alam barzah. Alam barzah kita akan berjumpa pula berpindah balik kepada alam akhirat. Alam akhirat inilah yang Allah Ta'ala akan tanya. Alam akhirat inilah yang Allah akan tanya. Apa yang kamu buat dahulu, harta kamu, sihat kamu, isteri anak kamu macam mana? Rupanya Allah Ta'ala tanya. Sebab tu kita tengok allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Insya-Allah saya rasa sampai ayat kedua ni saja. Ayyukum ahsanu amala. Kenapa? Allah Ta'ala nak uji. Liyabluwakum, Allah Ta'ala nak uji di antara kita siapakah yang terbaik amalannya. Siapakah yang terbaik amalannya. Allah Ta'ala nak uji. Nak uji. Hidup dan mati. Kita tengok tuan, dalam COVID ni ada yang hidup sakit, ada yang mati. Kenapa? Allah Ta'ala nak uji. Uji bagi yang sakit, uji yang pada yang mati. Dan uji pula keluarga yang menanggung orang yang menjaga orang yang sakit. Allah Ta'ala nak uji. Nak tengok waktu diuji tu ahsanu amala. Dia ingat Allah Ta'ala ataupun dia marah Allah Ta'ala. Baru ni ada satu kes kat Kulai. Dia cerita pada saya, anaknya, anak sulung cerita, mak dia kata, bapa engkau ni kena stroke, menyusahkan aku. Menyusahkan aku. Aku nak jaga. Dulu aku boleh keluar pergi masjid surah kuliah. Hari ni aku jaga bapa engkau. Kau ambillah jaga bapa engkau, aku tak nak jaga. Menyusahkan aku. Allah Ta'ala tanya. Allah Ta'ala beritahu, allazi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum. Allah Ta'ala nak uji ayyukum, di kalangan kamu, siapakah yang baik amalannya. Ada orang jaga orang sakit, marah orang sakit. Rupanya tak ikhlas. Ada orang jaga orang sakit, Allah Ta'ala uji, jaga dengan keadaan baik, dia terima dia jaga orang sakit, sampailah waktu sakit meninggal, Allah Ta'ala uji dia, Allah Ta'ala nak beri keberkatan. Bila Allah Ta'ala uji ni, Allah Ta'ala nak bagi pahala. Bila Allah Ta'ala nak uji, Allah Ta'ala nak bagi pahala. Sebab tu Allah Ta'ala mulakan, akhirkan ayat tu, wahwal azizul ghafur. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Rupanya, hidup ni dan mati dan kita ada macam-macam harta di dunia semua, ujian Allah Ta'ala kepada kita. Tuan-tuan tengok Allah Ta'ala ni sayang pada kita. Dia bagi kita contoh zakat. Contoh zakat, dia bagi pada kita dan dia minta sikit saja. Dia bagi gaji 7,000,
tapi minta bayar sikit je 700. Itu pun ramai yang tak bayar. Contoh, ujian daripada segi duit. Ujian dari segi anak. Allah Ta'ala bagi anak ramai. Maknanya Allah Ta'ala bagi setiap orang ada rezeki. Tapi bila kita dah anak ramai, setiap anak ni ada satu rezeki yang Allah Ta'ala akan ambil tapi nak balas dengan kebaikan. Itu di antaranya kalau kita tengok pada surah ni. Panjang nak cerita kan. Ada masa lagi ke? Saya rasa dah macam panjang dah ni. Ada masa lagi Ustaz, ada masa lagi. Ada masa lagi? Masih ada masa lagi. Kita ada ahli baru ni. Baik. Said. Siapa yang pakai nama Said ni? Tak nampak lah muka. Saidan. Saidan. Allahu Akbar. Okey Dan. Kita dah separuh jalan Dan. Ada soalan untuk Ustaz tak? Ustaz tengah bahas surah Al-Mulk. Kita baru join lah. Okey, tak apa. Kita bagi Ustaz laluan dulu. Nanti kalau... Cik Anwar mana Cik Anwar? Ada Ada. Baik. Itu di sini bila kita tengok kata ulama betapa besar pun kuasa dinaungi oleh seorang manusia, kuasa itu tetap terlalu kedil jika dibandingkan dengan apa yang dipunyai oleh Allah. Sebab tu kuasa, kita tengok orang yang kata dia ada kuasa tu sekejap je kat atas muka bumi. Lepas tu habis lah. Dia rasa duduk rumah tu, ni rumah aku. Bila dia mati, habis lah. Tak ada. Dia rasa dengan pangkat dia berkuasa. Bila dia kena pecat, dia pencen, orang nak tengok muka dia pun tak nak. Habislah kuasa dia. Tapi bila kuasa Allah Ta'ala, sampai hari ni Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala beritahu, tuan-tuan tengok cerita Qarun. Qarun ni dihidup zaman Nabi Musa. Nabi Musa, dalam zaman dia ada Qarun, ada Fir'aun, Haman, Qarun. Saya cerita, ada surah, ada tafsir surah, tapi saya cerita ringkas. Dan terlalu panjang ni, habis nanti. Dia seronok depan-depan cerita. Nabi Musa ni, Qarun ni sepupu Nabi Musa. Qarun. Dia kaya, sangat-sangat kaya. Kaya dan dia tak boleh lawan. Dia tak boleh lawan Nabi Musa AS. Kehebatan Nabi Musa ni, dia Nabi. So dia kata, kalau Allah Ta'ala nak lantik Nabi, dia lantik orang macam aku. Kaya, berharta. Tapi tuan-tuan tahu tak, apa saya ringkaskan, Qarun ni dia mati tak dimakan oleh tanah. Sebab apa? Kata ulama tafsir, Qarun ni sejak dia mati, sejak dia dihina oleh Allah Ta'ala zaman Nabi Musa, Qarun ni tak mati. Dia ditenggelamkan dalam tanah oleh Allah Ta'ala. Setiap hari dia akan masuk dalam tanah setinggi seorang yang berdiri atas muka bumi. Ditekan pada zaman Nabi Musa, sampailah hari ni kata ulama tafsir, Qarun masih ditekan dalam muka bumi sehinggalah kata ulama tafsir, ditekan, dia ketuk dalam muka bumi sehinggalah cecah kaki dia ke dalam tapak bumi dalam paling dasar sekali, paling jauh. Bila kaki Qarun jejak je, kata ulama tafsir, barulah kiamat. Malaikat Israfil tiup sangkakala. Tengok, Allah Ta'ala nak hina Qarun. Kaya. Tetapi mati dalam keadaan hina. Kenapa? Kekayaannya tak kembalikan. Kenapa Qarun dihina Allah Ta'ala? Sebab yang pertama, dia ada harta. Zaman Nabi Musa kata, wahai Qarun, bayar zakat, sedekah. Qarun kata apa? Tak boleh, itu harta aku. Kenapa aku nak bagi orang? Tengok. Rupanya dua je punca je. Punca dia tak bayar zakat, tak sedekah. Habis mati, ditekan oleh Allah Ta'ala dalam muka bumi ni sehinggalah sampai penghujung. Bumi kita ni dalam. Sampai dalam hujung bawah sekali bumi, barulah kata ulama tafsir, Allah Ta'ala mengarahkan malaikat Israfil tiup sangkakala. Itu kata ulama tafsir, ulama buat teka-teki, siapakah orang kafir yang mati dia mati tak dimakan jasadnya muka bumi? Jawapannya Qarun lah. So apa? Dia mati, dia tekan oleh Allah Ta'ala, masuk dalam muka bumi. Sampai hari ni dihidup sampai hari ni. Kaya, hebat. So tu sebab apa? Dia tak dikembalikan kekayaannya kepada Allah Ta'ala. So tu Allah Ta'ala beritahu, ciptaan Allah Ta'ala buat mati dan hidup. Sebab apa? Liyabluwakum. Uji, Allah Ta'ala nak uji kita, siapakah di antara kamu yang baik amalannya. Supaya apa? Supaya wahwal azizul ghafur. Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha pengampun. Itu di antara, ini panjang sebenarnya. Tafsir ni panjang lagi. Cuma saya ambil yang penting-pentingnya nak ringkaskan. Supaya kita nampak kenapa Allah Ta'ala memuji diri dia sendiri. InsyaAllah Ustaz. Kita dah ada saya nampak 10 minit lagi tu.
7 minit lagi. 7 Kita minit buka lagi. untuk Q&A lah. Kalau ada soalan Boleh. semua, Zaidan boleh tanya Ustaz. Saya cuba jawab insya-Allah. Silakan. Kita buka Q&A je untuk yang 7 minit last ni. InsyaAllah. Silakan Cik Noah. Zaidan silakan. Cik Noah, silakan Cik Noah. Cik Zaidan di rumah mana ni? Macam dekat tempat cendawan ni bukan Malam-malam tak ada cendawan, operasi cendawan Ini usahawan cendawan ni tu ni apa Ustaz? Oh, Kecil-kecilan. alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin membesar dah tu. Insya-Allah tu sedap macam orang goreng tepung tu. Okey, surah Al-Mulk Silakan Noah. Tadi saya teruskan sikit lagi. Boleh? Teruskan. Silakan Ustaz. Kejap. Okey. Ustaz. Ya, saya. Berkaitan dengan surah Al-Mulk ni, sebab kita ni disarankan kita punya jas maghrib biasanya. Selain waktu maghrib sebenarnya surah Al-Mulk ni dia bagus dibaca waktu bila sebenarnya. Kalau contoh macam hari Jumaat kita baca surah Al-Kahfi. Kalau macam lepas sembahyang maghrib ni surah Al-Mulk. Sebenarnya selain daripada waktu ni, waktu apa lagi yang sebenarnya afdal kita baca surah ni? Baik. Surah Al-Mulk ni Nabi sarankan kita baca setiap malam sebelum tidur. Setiap malam sebelum tidur. So tu alhamdulillah kita dah baca lepas isyak. Siapa yang tak sempat baca lepas isyak tak apa, dia balik. Mungkin nak balik rumah tahajud nak baca Quran, tak salah, tapi kalau dia balik mengerti rugilah dia. Orang lain baca surah Al-Mulk kat surau, kat masjid dia tak baca. Buat malam tu dia mati, Allah ruginya lah ya Allah. So tu surah Al-Mulk ni bila baca lepas isyak, tunggulah sekejap. Saya dah kira-kira paling lambat pun 15 minit, paling cepat 10 minit. Ya. 30 ayat 10 minit berbandingkan kita balik rumah tak ada buat apa, duduk depan TV 1 jam. Rugi tak? Rugi. So tu disarankan, ulama saran kepada kita, bacalah surah Al-Mulk dan surah As-Sajadah. Al-Mulk diringankan azab, kurang soalan kubur, dipelihara jasadnya, diteman dengan amal ibadahnya. Surah As-Sajadah, Allah Ta'ala akan memudahkan kalau dia mati malam tu, nyawanya keluar dengan keadaan tenang je. InsyaAllah. Kalau ditambah lagi satu surah, waktu pulang. Tapi kalau ada surah Al-Mulk pun, alhamdulillah dah okey dah, tak ada masalah. Al-Mulk pun dah okey, alhamdulillah, insya-Allah boleh Al-Mulk. Tak ada masalah. Setiap malam. Kalau ada masa dah baca Al-Mulk di surau, baca pula surah lain dekat sebelum tidur bacalah surah As-Sajadah dengan Al-Waqiah, insya-Allah. Itu di antaranya. Bila-bila boleh baca surah Al-Mulk. Okey. Satu lagi Ustaz, berkaitan dengan surah Al-Mulk ni. Kita dah biasa kalau sembahyang baca ayat lazim ataupun surah lazim yang pendek-pendek. Kadang-kadang kita cuba nak baca surah panjang, contohnya surah Al-Mulk. Disarankan biasanya kalau kita nak hafal panjang tu kan, takut makmum kat belakang pun boleh tidur. Jadi berapa ayat yang disarankan yang kita bolehkan? Mungkin 5 ayat ke 10 ayat ke? Ya. Baik. Dia bila kita jadi imam ni, yang pertamanya kita kena tengok makmum kita siapa. Saya dah bahaskan kat surau, kena tengok makmum kita siapa. Kalau makmum kita tu ahli qaryah kita yang biasa, yang tak kisah, maka boleh baca. Yang pertama. Yang kedua, kita tengah sembahyang, baca surah panjang, kebetulan jemaah kita bawa anak, kita kena ringkaskan surah tu. Bunyi anaknya menangis, kita kena ringkaskan. Yang kedua. Yang ketiga, sekiranya kita sembahyang, tengok makmum kita ada orang musafir, maka bacalah surah yang boleh ringkas. Supaya apa? Mungkin dia ada kerja yang perlu diuruskan, dia perlu cepat. Musafir ni kita jangan panjang. Sebab apa? Dia nak sembahyang jemaah kita, orang musafir, kita kena ringkaskan. Nanti orang tanya, kenapa imam selalu biasa baca surah Al-Baqarah ni, baca surah Qul ya Kafirun, kenapa? Ada orang musafir. Contoh. Contoh. Jadi kita tengok, ada orang kita tak kenal. Orang pakai baju lain datang ni sembahyang pakai kot lengkap ni, ni musafir. Kita baca surah biasa.
Kalau jemaah di antara jemaah kita tengok je muka sama je, kita hentam je Al-Baqarah sekali. Kalau dia boleh duduk, Tapi kalau boleh duduk. Kalaulah kita belum hafal 30 ayat ni. Jadi kalau kita baca 10 ayat je pun boleh? Boleh, tak masalah. InsyaAllah. 5 rakaat pertama, 5 rakaat kedua. Boleh, tak masalah. Tak ada masalah Maknanya ayat 1 sampai 10. Macam tu. Alright. Boleh, tak masalah. Boleh. Okey, nampaknya kita punya masa pun memang dah limit dah ni. Perbahasannya makin panas tapi kita tak boleh nak teruskan. Kita akan teruskan di next session, next rakaman lah. Next pertemuan insya-Allah. Okey, kita ada apa-apa nak cakap lagi untuk Ustaz Saidan? Sikit je. Tak apalah, terima kasih sebab bagi ilmu walaupun kita dengan keadaan macam ni. Dapat ilmu sikit-sikit pun jadilah walaupun ujung-ujung ni. Alhamdulillah, amin. Boleh tengok rakaman nanti. Kongsi-kongsi dan nanti rakamannya kita akan bagi penuh nanti insya-Allah. Anwar, sila Anwar, ada sikit lagi, tak sampai 1 minit ni. Sikit je. Okey, yang pasal soalan hari tu yang pasal solat subuh tu ya. Yang pasal doa kunut kalau kita datang lewat macam mana kalau kita tertinggal 1 rakaat. Dah jawab tadi Anwar. Sesi pertama tadi. Saya tengok rakaman sebab masa dah tak ada dah. Masa dah habis. Insya-Allah. Okey Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Okey, sama-sama semua. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi insya-Allah. Sama-sama. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.